Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai kamiran fungsi hiperbolik. Boleh? So, sebelum ini kita telah membincangkan mengenai pembezaan fungsi hiperbolik. Ya? Sebelum ini kita dah bincang pembezaan. So, sekarang kita nak lihat kamiran. Baik, saya nak berbalik semula kepada pembezaan fungsi hiperbolik. Saya tunjukkan sekejap. Di mana ini adalah rumus yang kita gunakan sebelum ini untuk differentiation. Ya, untuk terbitan, untuk pembezaan. Di mana ini kita nak ingatkan semula, kalau kita ada sin hiperbolik, kita dapat cos hiperbolik dan seterusnya. Now, apabila kita membincangkan mengenai integration, maka dia adalah kita patah balik. So, this way kita akan differentiate. Setuju? Ini sebelum ni Now, untuk integration kita akan patah balik. So, maksud dia kalau kita diberi yang ini cos hiperbolik, contoh kita dapat cos hiperbolik, contoh maka kita akan dapat sin hiperbolik. Nampak tak? So kita patah balik. So sama juga kalau kita dapat sin hiperbolik, kita nak integratekan dia misalnya, maka jawapan dia adalah cos hiperbolik. Kalau kita ada secant hyperbolic squared, kita akan dapat tangent hyperbolic. So macam tu. Boleh? So itu adalah yang akan kita belajar sekarang. So jadi untuk kamiran fungsi hiperbolik, so kaedah pengamirannya sama dengan kamiran fungsi trigo yang biasa. Ya, kalau dia melibatkan trigo lah. And mostly adalah melibatkan trigo. Nanti kita akan lihat untuk kamiran ini bukan setakat trigo sahaja yang kita nak settlekan, tetapi dia ada combination nanti. Macam mana kalau kita nak settlekan, let's say ini trigo, katakan sin hyperbolic contohnya kan. Katakan kita ada satu polinomial, contohnya macam ni. Kita ada contoh polinomial apa katakan x kuasa 3, kita nak darabkan dengan sin hyperbolic. So macam mana kita dapat macam ni? So dia ada dua ungkapan macam ni kan. So ini cerita lain. Nanti kita akan sentuh dan kita akan lihat beberapa contoh macam mana kita nak settle ini. Ini bukan sahaja ada bentuk yang macam ni dia mungkin juga boleh merupakan suatu eksponen dekat sini. So macam eksponen dengan trigo. Dia mungkin juga boleh trigo dengan trigo, polinomial dengan trigo. So macam tu. Kita akan lihat beberapa contoh. So untuk permulaan ini kita nak melihat yang melibatkan trigo sahaja. So dia tally lah dengan apa yang kita belajar sebelum ini, iaitu dalam pembezaan kan, yang ini kan semua trigo kan, sin cos, cos sin, tangent secant h squared. So macam tu. So jadi ini yang saya masukkan, cuma kaedah pengamiran ni samalah, dia sama. Dan identiti fungsi hiperbolik turut berguna dalam menyelesaikan kamiran fungsi hiperbolik. So maksud dia, kadang-kadang apabila kita berdepan dengan contoh contoh katakan kita nak integratekan, contohnya macam ni, sin hyperbolic squared, contohnya macam ni. So kalau kita lihat dalam jadual kita tak ada jawapan terus, contohnya macam ni. Nampak tak? Macam mana kita nak buat? Kita tak ada sin ini. Kalau kita buat macam ni, contoh sin hyperbolic squared. Macam ni kita nak buat? Kita tak ada contoh kat sini. Kita tak boleh nak patah balik. So dalam hal ini, maka kita kena gunakan identity. Boleh? Itu maksud saya. Baik, kita lihat satu contoh kat sini. Macam mana kita nak dapatkan sin hyperbolic 3x. Kita nak integratekan dia. Pertama sekali kita lihat yang ini. Dia adalah sin hyperbolic. Kalau kita lihat jadual kita, sin hyperbolic kita berada dekat sini. Nampak tak? Kalau kita nak integratekan sin hyperbolic, kita akan dapat cos hyperbolic. Setuju? So jadi kita akan dapat cos hyperbolic. Okey? So jadi dekat sini kita ada 3x, maka kita akan dapat ni. Inilah. DDX kan ini kita letak dekat bawah. Itu adalah cara macam mana kita nak integrate macam biasa. So jadi
Overall, kita akan dapat ini sebagai jawapan dia. Baik, ini contoh pertama. Contoh kedua, kita lihat sini. Integration of 4 cos hyperbolic 3x. Pertama sekali kita lihat kat sini. Dia ada cos hyperbolic. And of course, kita akan dapat sin hyperbolic. Ini senang lah kan? Ini senang. And the rest is similar macam mana kita nak buat kamiran. Kalau kita ada 3x, kita akan differentiatekan ini dan berada dekat bawah. Yang ni careful kat sini. Yang 4 ini remain the same lah. Okey, ini contoh nombor 2. Ini contoh yang saya masukkan tadi tu, macam mana kita nak selesaikan jika dia melibatkan sin hyperbolic kuasa 2. Yang ini. Sebab seperti yang saya sebutkan sebelum ini, dalam jadual tak ada. Tengok jadual ni tak ada dekat sini. Kalau secant hyperbolic squared adalah. Ini okey. Tapi sin hyperbolic squared tak ada. So kita tak boleh nak patah balik nak ambil jawapan dekat sini. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita mesti menggunakan identiti yang bersesuaian. So kena pilih lah. So kena pilih yang mana satu yang bersesuaian. So dekat sini kita akan lihat mana yang sesuai. So kita akan ambil yang ni. Yang ni kita akan ambil yang ini. Yang seperti yang kamu nampak kat sini. So jadi kita akan lihat kita akan ambil ni kita akan ambil yang ini untuk menggantikan sin hyperbolic squared A tersebut. Yang ni so kena ingat yang ini. Ini yang saya masukkan sama tu yang saya sebutkan yang ni. Kejap. Yang ni identiti fungsi hyperbolik turut berguna dalam menyelesaikan kamiran fungsi hyperbolik. So kita boleh mengambil fungsi trigo yang kita tahu sebelum ini. Fungsi identiti bagi trigo. So kita guna pakai sahaja. Jadi kita perhatikan dekat sini. Asal dia kita akan ada yang ada kuasa 2, betul? So jadi apabila kita menggunakan identiti, kamu nampak tak kita dah pecahkan dia, operasi dia dah jadi operasi tambah ataupun tolak. Dekat sini operasi tolak kan? So bila operasi tolak, kita boleh pecahkan kepada 2 bahagian. Nampak tak kat sini? 1 dan juga 2. Setengah tu saya letak kat luar lah ya. So yang ini. Nampak tak? So bila macam ni, kita jadi senang. Silap-silap. Ini adalah jawapan dia. Sorry. Ini adalah jawapan dia. Dekat sini kalau kita pecahkan dia, kita keluarkan dia, kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat sini, ni 1/2 kita keluarkan. Lepas tu yang part yang pertama, kita ada integration of apa? Ada cos hyperbolic kan? Kita ada, ini adalah cos hyperbolic 2x. Macam ni kan? Satu lagi apa? Satu lagi adalah tolak tolak integration of 1. Betul? So macam tu. So jadi kita boleh treat dia satu persatu. So jadi from this part kita akan dapat yang ini. For this part kita akan dapat yang ini. Jadi dia dah jadi lebih mudah. Boleh ya? So from here we are going to use this, tukarkan bentuk dia, guna yang ini, then baru kita differentiatekan dia satu persatu, dan ini adalah jawapan selepas kita differentiatekan dia dan kita simplifykan sikit, dan ini adalah jawapan akhir kita. Jangan lupa ada C ya. So yang tu. Okey, contoh yang lain, kita lihat contoh ni pula. Tadi kita dah tengok sin hyperbolic squared. So sekarang kita lihat cos hyperbolic squared pula. So untuk ini sama juga macam tadi, cuma identiti ni kita ambil yang lain lah. So yang ini perhatikan yang ni ya. So kena ingat semula semua bentuk-bentuk identiti bagi trigo kita nak guna pakai dekat sini. So yang ini ya. So jadi dekat sini kita boleh guna pakai. Dekat sini adalah ini adalah apa? Saya tertinggal dekat sini. Sepatutnya dia adalah cos hyperbolic squared 2a. Yang ni yang ini. Saya tertinggal hyperbolik tu. Jadi dengan menggunakan yang ini, maka kita akan menggantikan bahagian ini dengan this part. Ini dia. Gantikan dia.
So, bila kita gantikan dia, operasi dia dah jadi tambah. Nampak tak? Dah ada dua bahagian dekat sini. Bahagian pertama dekat sini, bahagian kedua dekat sini. Macam tadilah. So, ini akan memudahkan kita untuk buat integration. So, from here, kita integratekan seperti biasa. Untuk part pertama, kita dapat yang ini. Untuk part yang kedua, kita dapat ini. Ini selepas integration ya. So, jadi kita simplifykan dan kita akan dapat yang ini. Boleh nah? So, ini dah ada beberapa contoh kita lihat. Now, ada lagi. Yang ini pula ya. So, yang ini sebenarnya lebih mudah daripada yang tadi. Walaupun kita ada square dekat sini, secant hyperbolic square, tetapi kalau kita lihat jadual, nampak tak kat sini? Kita ada bantuan dekat sini. 5 ya. Jika kita integratekan secant hyperbolic square, automatik kita akan peroleh tangent hyperbolic. So, ini memudahkan kita untuk mendapatkan jawapan. Straight away, kita akan dapat tangent. Nampak tak kat sini? Kita dapat tangent saja. Nampak? Tangent hyperbolic kan? So, jadi kita buat operasi seperti biasa and finally, we are going to obtain this. This gonna be easier. Sebab kita tak perlu menggunakan apa-apa hubungan macam dua contoh macam tadi tu. Right. Ini contoh yang ni lah. Now, ini dia. Ini dia yang saya sebutkan pada awal tadi. Bagaimana kalau soalan ni macam ni? Macam ni. Contoh kamiran yang kita nak selesaikan. Contohnya, dia adalah gabungan hasil darab di antara, nampak tak ini? Aljabar ataupun polinomial dengan trigo. Polinomial dengan trigo. Eksponen dengan trigo. Trigo dengan trigo. Nampak tak? So, macam mana kita nak buat yang ini? So, dekat sini, kita akan belajar satu benda, iaitu kaedah kamiran berjadual. Kenapa kita nak belajar yang ini? Ada sebabnya. Sebab kita mungkin akan bertanya, kalau kita ada macam ni, kita juga boleh menggunakan apa? Kita boleh menggunakan by parts. Contohnya macam tu kan? By parts Ya, by parts. Kita boleh menggunakan by parts. Kita boleh cuba. Tetapi, kamu akan dapati, ia adalah rumit. So, kita ada cara lain yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Why not kita cuba cara tersebut? Cara itu adalah kaedah kamiran berjadual. Ini dia. Kamiran boleh melibatkan hasil darab di antara fungsi hiperbolik dengan fungsi aljabar, eksponen dengan trigo. Ya, fungsi hiperbolik ini maksud dia salah satu tu adalah fungsi hiperbolik. Ini. Nampak tak kat sini? Ini adalah fungsi hiperbolik, ini adalah fungsi hiperbolik, ini fungsi hiperbolik, ini adalah fungsi hiperbolik. So, didarab dengan apa? Didarab dengan aljabar. Aljabar tu dalam kes ini adalah polinomial. Didarabkan dengan apa? Dengan eksponen. Didarabkan dengan apa? Dengan trigo. Hyperbolik itu sendiri memang dah trigo lah ya. So, jadi dalam kes ini kita lihat dua contoh. Kita nak cuba faham apakah yang dimaksudkan dengan kaedah berjadual tersebut. Okey, contoh pertama kita lihat dekat sini. Polinomial x kuasa 2 darabkan dengan hyperbolik. Ya, fungsi hyperbolik, iaitu sin hyperbolik. Jadi, kaedah dia adalah macam ni ya. Mula-mula kita buat tandaan dulu. Yang ini nombor 1. Dia start dengan plus, minus, dan seterusnya. Berulang-ulang dia fluctuate antara positif dan juga negatif. Boleh? Yang pertama, yang ni yang pertama. Yang kedua, kita lakukan terbitan. Lakukan terbitan bagi yang ini. Yang ini. Ya, bagi yang polinomial ini. Dan untuk yang hyperbolik ini kita letak dia pada kamiran. Kita ada terbitan, kita ada kamiran. Kita nak parking elok-elok. Yang polinomial ini kita parking dekat yang bahagian terbitan. Yang hyperbolik ini kita parking dia dekat bahagian kamiran. So, kita akan integratekan dia. Ini kita akan differentiatekan dia. Boleh? So, this part kita akan differentiatekan dia. This part kita akan integratekan dia. Boleh? Jadi, ini kes pertama ya. Saya nak bawa dua kes saja. Kes pertama, apabila kita lakukan differentiation untuk yang ini, kita akan dapati dia end up dengan kosong. Ini cantik.
Ya, ini cantik. Kita buat contohnya x kuasa 2, differentiate kan dapat 2x, differentiate lagi dapat 2, differentiate lagi dapat kosong. Okey, kita stop dekat situ. Okey, selesai yang ini. Yang ini pula kita akan integratekan dia. Kita follow yang ni lah. Kita follow yang ini. Kita integratekan dia satu persatu. Dekat sini integrate dapat kawan ni. Yang ini integrate dapat kawan ni. Ini integrate dapat kawan ni. Ingat ya, integrate ni adalah integration yang melibatkan hyperbolik tau. Ya. Yang ini. So yang itu saya tak nak ulang lah ya. So sin hyperbolik integrate dapat cos hyperbolik. Ini integrate dapat sin hyperbolik. Ini integrate dapat cos hyperbolik. So cara dia adalah seperti biasa. Yang ini. So bila sampai kat sini, maka jawapan kita harus ditulis mengikut arah macam ni. Nampak? So dia start dengan positif. Ya. So positif. X kuasa 2 darabkan dengan 1/2 cos hyperbolik 2x. Ini darab ya. Ini darab. Ini darab. Lepas tu tolak. Ini pun darab. Lepas tu tambah. Yang ini pun darab. Nampak tak? So overall kita ada 3 bahagian. Nampak tak macam tu? So ini tolak yang ini, tambah yang ini. Itu adalah jawapan kita yang terakhir. Nampak tak? So sekarang ni kita akan dapati jawapan kita adalah yang ini. X kuasa 2 per 2 cos hyperbolik 2x. Betul tak? Cuba tengok. Ini dia. X kuasa 2 per 2 cos hyperbolik 2x. Yang kedua adalah 2x darabkan dengan 1/4 sin hyperbolik 2x. So kita dapat inilah. Ni. Dan yang ketiga adalah yang ini. Nampak tak tandaan dia? Dia start dengan positif, negatif, positif. Boleh? Okey. Ini habis satu kes. Kes yang kedua, dalam contoh yang satu lagi ni, apabila kita cuba lakukan derivatif untuk yang ini, yang berulang-ulang kat sini, dia tak ada ending. Dia asyik berulang-ulang sahaja. Dalam kes ini, dia berakhir dengan kosong. Cantiklah ni. Tapi ada situasi, this part tak habis-habis. Bila tak habis-habis, soalannya adalah, bila kita nak stop? Itu soalan yang kita kena hati-hati. Jadi, contoh berikut akan menerangkan macam mana kita nak buat. Nampak kat sini. Kita ada trigo. Actually, trigo dengan trigo. Ya? Tapi trigo kat sini adalah hyperbolik. Ya? Ini adalah hyperbolik. So, seperti biasa, ini kita akan differentiate. Dan this part, kita akan integratekan dia. Boleh nak? So, nampak tak kat sini? Ini kita parking elok-elok. Ini plus, minus, plus. 3 je. Ya, 3 sahaja. Sebab apa kita stop sampai 3? Ini sebab dia. Pertama sekali, kalau kita perhatikan untuk bahagian pembezaan ini, terbitan ini, kita akan differentiatekan sin 2x. Kita dapat kawan ni. Lepas tu kita akan cuba differentiatekan dia, kita dapat kawan ni. Jadi kalau kamu perhatikan, kalau kita berterusan differentiatekan ini, kita tidak akan habis. Kita tidak akan habis. Kita akan stop apabila kita start buat kamiran. Kamu nampak tak pattern ini? Pattern ini. Yang color biru ini. Kita start dengan sin 2x. Kita ada sin hyperbolik 3x. Betul? Apabila kita teruskan pengiraan kat sini, kamu nampak bentuknya sama. Nampak tak kat sini? Ini dengan ini, kita dah jumpa bentuk yang sama dengan yang atas tadi tu. Nampak? Bila kita jumpa bentuk yang sama, kita stop aja. Kita stop. Jangan teruskan lagi. Clear? So, jadi ada sedikit notation kat sini. Kita stop apabila ungkapan terakhir adalah sama dengan ungkapan pertama. Ungkapan ya. So, ini ya. Expression. Yang minus 4, 1/9 ini adalah pemalar dia. Constant dia. Itu jangan. Yang itu kita jangan ambil pot. Kita tengok dia punya expression saja. Sin 2x, sin hyperbolik 3x. Sama dengan yang mula-mula ini. Then kita stop. Dan bila kita stop, ini cara macam mana kita nak dapatkan jawapan akhir. Nampak tak arah anak panah ini?
Dia berbeza ya, berbeza dengan yang tadi. Okey, saya ulang balik. Yang tadi dia macam ni, one to one macam ni. Ini satu, tolak, yang ini tambah yang ini. Ini kalau kita jumpa kosong. Untuk yang ini, kita tak jumpa kosong. So, cara dia adalah ini tolak hasil darab ini tambah hasil darab ini. Clear? Itu cara dia. Jadi, dipermudahkan, maka ini adalah hasil darab dia. Ya, 1, 2, 3. Ada 3 kan? Tapi, kena hati-hati juga. Bila kita buat macam ni, kita mungkin akan bertembung dengan ungkapan yang sama. Ini soalan dia kan? Ini adalah soalan dia. Cuba kita perhatikan dalam kotak color biru ini. Ini adalah soalan dia. Tetapi hasil kita akan jumpa benda yang sama dekat sini. Dia sama. Bila dia sama, kita kena susun semula. Pindah-pindahkanlah. Pindah-pindahkan supaya kita dapat permudahkan dia. Jadi, ini saya tulis kat sini, susun semula kiri dan kanan. Susunlah, pindahkanlah. Pindah ke sana dan ke sini dan sebagainya. Dan, sebagai jawapan akhirnya, ini ni, jawapan akhir. Ini adalah jawapan akhir setelah kita selesai menyusun kedua-dua ungkapan yang ini. So, jadi kalau kamu perhatikan, saya akan pindahkan ni ke sebelah kiri kan. Saya pindahkan ni ke sebelah kiri dulu. Saya faktorkan dia dan sebagainya. Dan saya dapat jawapan dia. Boleh? So, itu adalah cara macam mana kita nak buat. Okay? So, operasi yang melibatkan integration ini masih lagi seperti biasa. Ini saya tak nak tunjuk lah ya. Sin hyperbolik 3x, bila kita nak integratekan dia, kita dapat yang ini. Bila kita nak integratekan yang ini, kita dapat yang ini. Yang ini adalah proses integration seperti biasa. Ya? So, dalam contoh mudah ini, kita boleh senang ingat. Tetapi kalau beberapa contoh yang melibatkan contohnya macam ni ini contohnya secant hyperbolik kuasa 2. So kena cepat-cepat tukarkan kepada tangent hyperbolik. So might as well jadual ini pun kena ingat jugalah. Kena ingat juga. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu topik kita untuk kali ini. So kita akan sambung dalam topik yang akan datang. So hope you enjoy the video. See you in the next video.